Tidak ada langsung dalam riwayat yang sampai kepada saya Aisyah telah dikenakan hadyu, puasa atau sedekah. Tak ada. Berdasarkan riwayat sampai kepada saya, tak ada sebut waktu. Itu terjemahan yang pertama. Berdasarkan terjemahan ini, kata-kata Hisham itu hanya berarti penafian beliau tentang riwayat yang diperolehi beliau berhubung dengannya. Dia tak dapat riwayat yang mengatakan Aisyah ni kena begini, kena bayar dam, kau kena gapo, kena puasa, kau kena sedekah. Tak ada. Ia sama sekali tidak menafikan kewujudannya. Tak ada. Hak dia tahu bukan bermakna benda tu tak ada sungguh. Apalagi jika dilihat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Awanah dan lain-lain daripada Jabir bin Abdullah bahawa Nabi SAW telah mengorbankan seekor lembu bagi pihak Aisyah dalam peristiwa itu. Terjemahan kedua untuk kata-kata Hisham itu adalah seperti berikut. Aisyah tidak dikenakan apa-apa kerana melakukan semua ini, semua itu, sama ada kurban, puasa ataupun sedekah. Tidak dikenakan apa-apa. Berdasarkan terjemahan kedua inilah kebanyakan ulama menganggap kata-kata Hisham itu mengandungi kemusykilan. Sama ada Aisyah dianggap sebagai qarinah, yakni perempuan yang mengerjakan haji qiran, atau mutamatti'ah, yakni perempuan yang mengerjakan haji tamattu', atau mufridah, yakni perempuan yang mengerjakan haji ifrad selepas mutamatti'ah. Kerana dalam semua keadaan Aisyah radhiyallahu anha tetap perlu mengorbankan hadyu, atau setidak-tidaknya dia perlu berpuasa 3 hari semasa mengerjakan haji dan 7 hari setelah pulang ke rumah. Terjemahan pertama seperti yang diberikan di atas nampaknya lebih sesuai, kerana tidak menimbulkan kemusykilan dan tidak juga memerlukan kepada banyak takwilan. Ni panjang ni, kena bahas ni panjang pula. Tak apalah, kena bahas tak boleh. Dan nak mengaji Bukhari sangat. Dan nak mengaji Bukhari sangat lagu tu lah, kena bahas. Kalau tidak tak faham, ya orang yang jadi khilaf tu buat apa? Dan kalau kita pakai kalau Imam Syafi'i dia kata Aisyah ni melakukan haji qiran. Bila qiran, memanglah kena korban binatang. Kena korban binatang. Lepas tu kalau tengok pada hadis Jabir dalam Muslim dan lain-lain, memang ada Nabi korbankan untuk Aisyah. Pas lagu mana Aisyah kata tak ada kena gapo-gapo tu? Tak ada kena gapo-gapo lagu mana? Kalau kita kata dia ni melakukan haji qiran, kena. Lepas tu mana dalil kenanya? Ada dalam, bukan Bukhari lah, dalam kitab lain ada sebut Nabi mengorbankan binatang bagi pihak Aisyah. Itu sebagai untuk jabar lah orang panggil, untuk tampung. Kalau kita kata Aisyah melakukan haji tamattu, supaya juga. Sebab apa yang kena tampung tu? Kena tampung sebab ada kemudahan, ada kesenangan. Bila ada kesenangan, dia bagi jalan mudah, iaitu kita kurbankan binatang. Bila tu selesai lah, tertampulah. Sebab bila pergi sekali haji qiran, kan tak apa, pergi sekali buat umrah dengan haji sekali, senang. Haji tamattu pun senang juga, kali yang sama juga. Lepas tu bahkan lebih senang lagi, di celah tu boleh buka ihram, boleh buat apa yang orang ihram tak boleh buat. Senang. Oleh kerana senang itulah nak menampung hak senang tu. Senang tu kira kurang lah sikit. Apa dia kena sebelah binatang. Imam Abu Hanifah kata dia melakukan haji ifrad. Kalau dia melakukan haji ifrad kan selesai, patutlah tak kena apa-apa pun. Hisham kata dan dia melakukan haji ifrad, nak kena apa? Nak kena gaponya? Dia tidak melakukan haji tamattu. Memanglah asal dia tu dia nak melakukan haji tamattu, tapi dah tak jadi, Nabi suruh berhenti buat haji, lepas tu buat umrah pula. Buat umrah tu suku, bukan sebagai haji tamattu. Dah haji tamattu buat umrah dulu. Jadi munasabahlah kalau dia tak kena gapo-gapo sini. Munasabahlah kalau dia tak kena gapo-gapo. Tetapi orang duduk masjid,
Apa demo kata lagu mana orang Hanafi? Kena juga. Sini Aisyah ni kena. Apa? Demo tak pakai kau hadis apa ni Imam Ahmad, hadis Muslim ke apa tu? Pakai. Apa tu apa? Hisham ni. Jadi demo pun tak pakai juga hak Hisham kata. Sebab apa? Sebab demo kata Nabi kurban juga bagi pihak Aisyah. Kurban tu untuk apa? Orang Hanafi jawab kurban tu sebab asal dia nak buat haji tamattu. Lepas tu dia telah batalkan apa ni umrah dia. Lepas tu pakai ihram haji semula. Tu sebab keadaan tu berlaku kepada dia. Maka dia kenalah juga. Orang Hanafi jawab gitu. Tetapi Imam Bukhari buat mari hak Hisham ni seseolah dia nak ceritanya dah. Tak ada gapo-gapo. Dah kalau tak ada gapo-gapo Nabi sembelih buat gapo dia bagi pihak Aisyah tu. Itu kemuskilannya. Kalau tak ada gapo-gapo apa Nabi sembelih? Jawabnya orang-orang yang kata tak kena gapo-gapo Nabi buat tu sebagai sunat saja, bukan sebagai wajib. Oleh kerana isteri-isteri dia yang lain buat haji tamattu dan semua mereka ada di sembelih binatang, Aisyah boleh jadi dia akan berasa terkilan, dia akan berasa dia kurang kalau tak ada sembelih. Maka dengan sebab itu Nabi SAW sembelih bagi pihak dia. Sebab tu je nak menenangkan hati dia saja, bukan sebagai wajib. Nak wajib apa dia melakukan haji ifrad. Itu kemuskilannya. Tetapi kalau kita kata berdasarkan terjemahan yang pertama ni, Hisham menafikan tu, dia tidak menafikan benda tu kena. Dia tidak menafikan tu. Dia nak nafi lagu mana? Dah muka dalam Quran ada. Yang dia nafikan ini pengetahuan dia. Hadis yang sampai kepada dia tak ada berhubung dengan Aisyah ni. Yang Aisyah ni kena apa-apa, tak ada. Boleh jadi ada sampai kepada orang lain, memang ada pun sampai kepada orang lain. Itu suku dia royak hak dia. Dalam gedung ilmu dia tu tak ada hak tu. Riwayat hak sampai kepada dia tak ada. Bukan bermakna hak sebenar dia tidak kena. Bukan Hisham nak menafikan hak tu. Macam mana Hisham nak menafikan hak tu? Faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara min al hajj. Faman lam yajid fasyamu 3 ayyamin fil hajj wa 7 idza raja'tum. Dan ayat hak sebelum pada tu. Hak sebelum pada tu dia suruh kena fidyah, kena kurbankan binatang, kena gapo kalau tak boleh hak ni 3 kali. Ada sebut dalam ayat tu. Tetapi orang hak kata tak kena ni, dia kata semua tu kalau orang yang melakukan haji tamattu. Masalahnya Aisyah dia tidak melakukan haji tamattu, walaupun dulu mula-mula tu dia melakukan haji tamattu, tapi itu sudah Nabi suruh berhenti dah. Berhenti tak ada dah lah. Paling tinggi kalau kita kata nak ada pun dengan sebab pada zahirnya ada. Pada zahirnya ada. Dia telah buat, dia telah niat gitu walaupun tidak sempurna. Untuk menampung hak itulah ada sembelih tu. Cukup mana-mana pun di sini timbul kemuskilan. Kemuskilan. Ni terjemahan yang pertama ni lebih sesuai dan lebih mudah, tak perlu kepada banyak takwilan. Kalau tidak kak, lagu mana? Kalau tidak lagu mana? Ni lah ceritanya. Di sini bagi orang yang mengatakan Aisyah ni qarinah, seperti Imam Syafi'i, dia kata bukti Aisyah ni qarinah sebab tu Nabi kurban binatang untuk dia. Sebab kalau mufrid tak perlu apa kurban. Dia kata ni ada kurban. Lepas tu Hisham, dia kata Hisham keliru. Hisham keliru, kata dia sebenarnya tidak lagu ni. Kecuali kalau kita pakai dengan terjemahan yang pertama, tak perlulah kita kata Hisham keliru. Kalau pakai dengan terjemahan yang kedua, memang orang boleh kata Hisham keliru. Tapi kalau pakai dengan terjemahan yang pertama, tidak keliru. Dia hanya rakyat hak dia tahu, riwayat yang sampai kepada dia tak ada. Orang lain ada. Tapi Syafi'i kata ini menunjukkan bila ada, kita terima ada kurban, semestinya kita kata sama ada dia melakukan haji tamattu ataupun haji qiran. Dua tu. Kalau haji ifrad tak perlu. Apa Nabi sebenarnya? Dia pergi situ. Kalau kita nak kata haji tamattu, dia tak ada sempurna. Imam Syafi'i kata apa tak ada sempurnanya? Dia tak ada, sudah tu.
Bukan makna suruh berhenti, tak ada berhenti sungguh. Tak, berhenti pada zahir.